Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini kita nak ulang kaji. Ulang kaji bab pertama. Fungsi persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay, atau quadratic function and equation in one variables. Okay, so cikgu bagi masa ke awak lebih kurang berapa minit 1 minit setengah? 1 minit kot. Okay. Antara berikut, yang manakah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Cikgu nak awak senaraikan di atas satu kertas. Sebab apa? Sat lagi cikgu nak hampa hantar kertas hampa tu dekat whiteboard C. Okay. So cikgu nak awak senaraikan di atas satu kertas jawapan awak. Ini soalan pertama. Cuba jawab. Jawapan anda apa? Okey. Jawapan yang sebenar. Jawapan sebenar anda. Tulis atas satu kertas. Nanti kita semak sama-sama. Okey. Senang kan soalan ni kan? Okey, apa jawapannya? Okey, tulis jawapan sendiri dulu atas kertas. Okey, lepas tu cikgu akan semak dengan awak lah. Bila semak dengan awak tandalah kalau betul, tandalah betul. Kalau tak betul tu, tandalah tak betul, jujur Okey, so jawapan dia apa? Dah dapat ke belum? Okey, dia kata nak ungkapan kuadratik. Okey, ungkapan kuadratik ni apa maksud dia? Ada x kuasa 2. X kuasa 2. Tu pun ada x kuasa 2. Tapi dia kuadratik tak? Tak kot sebab ada ada per. Per. Bila per tu sebenarnya x tu apa? Ni. Negatif. Ya. Dia kalau bawa ni atas jadi 3, x negatif 2. Okey? Okey, yang B ni kuadratik tak? Ya, kuadratik. Okey, apa nak Najmi kata kuadratik. Okey, C? C tak. Tak, kenapa? Sebab dia tak ada sama dengan. Tak ada sama dengan. D tu pun mungkin lebih kurang kan? Okey, so kita check jawapan. Betul tak? Okey, jawapan dia C. Okey, awak tengok jawapan dia C. Kenapa jawapan dia C? Kita tengok satu-satu nah. Okey, yang A tu. Sana cikgu padam yang tu dulu. Cikgu tak pakai apa. Okey. So, cikgu tak pakai apa, dia tak pakai surface, cikgu pakai pen apa, pakai okey. Okey, A tu, dia kata 1/3 x kuasa 2 tolak 1 bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah kerana kuasa pemboleh ubah bukan nombor bulat. Okey, macam cikgu beritahu tadi lah bahawa bila naik atas, okey, bila naik atas mana dia? Bila naik atas dia jadi macam ni. Okey, kemudian yang B tu. B tu bukan juga kuadratik kan? Sebab apa? Okey, kita tengok B tu dia bagi penerangan di sini. X kuasa 2 tambah 1 sama dengan 2 merupakan satu persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik. Dalam satu pemboleh ubah kerana tanda sama dengan. Okey. Tapi kenapa dia bagi jawapan C? Okey, yang ini B tu persamaan kuadratik. Soalan dia nak ungkapan kuadratik.
Ni ada perkataan ungkapan. Kita miss yang tu dah. Okey, jadi B ni kalau dia kata persamaan betul lah. Tapi masalahnya sekarang ungkapan. Faham tak? Kenapa bukan B jawapan dia? Ungkapan kuadratik dengan persamaan kuadratik tak sama. Ungkapan dia mesti ada sama dengan. Kalau persamaan kuadratik, dia tak ada sama dengan. Okey, tapi awak tengok 24 tambah X kuasa 2 ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, yang D ni, dia sebab dia ada Y. Dia ada dua variabel. Ada X, ada Y. Jadi dia bukanlah, D ni bukanlah. B ni kalau soalan dia di sini, kalau soalan dia ni tukar jadi persamaan. Okey. Faham ke tak faham? Siapa faham angkat tangan? Okey. Najmi okey je Najmi? Okey. Okey. Cikgu punya tulisan tak apa lawa sebab apa? Sebab hari ni cikgu ada direct class, jadi cikgu tak guna Surface Direct sebab panas. Okay. So waktu kelas awak cikgu pakai laptop, sehari kat kelas dia pun cikgu pakai Surface sebab yang ni cikgu dah sediakan slide PowerPoint dah dekat awak ni. Okay, so kita teruskan lagi soalan kedua. Kita tengok tips dulu. Okay, tip peperiksaan dulu. Okay, so kita tengok untuk ungkapan kuadratik. Okey, untuk ungkapan kuadratik awak tengok bentuk am. Dia mesti bentuk am. Ungkapan kuadratik mesti bentuk am. Bentuk am tu macam mana? Ni bentuk am. Okey, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, kemudian terdapat hanya satu pemboleh ubah. Okey. Dia ada persamaan yang sama ungkapan kuadratik ni, quadratic expression ni ada benda yang sama iaitu dua-dua ni sama ada ungkapan kuadratik atau persamaan kuadratik, dua-dua terdapat hanya satu pemboleh ubah. Macam tadi, kes yang tadi 6x kuasa 2 tambah y, ni dua pemboleh ubah, tak boleh lah. Okay, so yang ni dia bukan ungkapan kuadratik, dia juga bukan persamaan kuadratik. Okay, so kalau ungkapan kuadratik dia ada tanda sama dengan tiada, cikgu silap baca, tiada tanda, no sign equal to. Okay, boleh ke? Boleh ikut ya setakat ni? Boleh. Okay, so kalau ungkapan kuadratik, kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah ialah 2. Okay, untuk ungkapan kuadratik atau persamaan kuadratik, kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah ialah 2. Okey. Hampa ambil ingat ni. Kejap lagi cikgu nak buat aktiviti dengan hampa ni. Okey. Kemudian persamaan kuadratik. Okey, persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik dia dalam bentuk am. Okey. Tapi kalau persamaan dia mesti kita kena ada letak sama dengan kosong ni. Okey, dan dia mempunyai tanda sama dengan. Kalau ungkapan, dia tak ada tanda sama dengan. Kalau persamaan, dia kena ada tanda sama dengan. Okey, cikgu bagi 1 minit kat awak. Untuk awak ni lah. Untuk awak. Ingat, cikgu nak buat aktiviti dengan awak ni. Mana nak pergi? Dekat Telegram. Okey, saya. Okey, hampa ambil lah catatan Sat. Catatan ke? Hampa ingatlah Sat. Okey, kat ruang sembang, cikgu ada letak satu link. Okey, cikgu nak letak satu link. Okey. Hampa tekan link tu.
Okey, hampa tekan link tu. Mana? Bukan. Dah tekan dah? Okey, dekat situ awak kena tulis. Tulis semula apa yang cikgu bagi tahu kat awak tadi tu. Sat. Whiteboard hampa ni ada lagi. Cikgu ada bagi dah benda. Okey, kalau hampa tak tahu, hampa kena tekan join class ataupun masuk code room. Code room tak ada. Okay, code room cikgu tak bagi code room. Sana. Teacher, you with the code for your class. Okay, sana. Semalam cikgu buat dekat mana? Sana. Nak suruh hampa. Okey, kalau hampa tak boleh tulis, macam DJ dia ada pen kan. Kalau hampa tak boleh tulis, hampa kena snap picture balik. Snap picture yang apa yang hampa tulis dekat atas kertas. Sana nak biasakan hampa pakai benda ni. Bila hampa sama belajar nanti, mungkin ada pensyarah hampa yang guna. Cikgu lupa nak ambil kod dia semalam. Sana. Hampa get ready lah. Kod room mana? Cikgu bagi link barulah kat hampa. Semalam tu tah. Cikgu lupa nak ambil code room. Lupa. Okay, new class lah. Bagi link baru kat hampa. Terus hampa tekan yang tu. Okay, cikgu nak hampa tulis semula apa yang peta minda tadi tu. Okay, kat sini awak tengok dia ada pensel, ada picture. Kalau siapa yang tak boleh menulis atas ni, awak kena insert picture. Ada gambar insert picture. Okay, boleh ke? Kalau tak boleh, abang. Code room dia ialah Y8HYK. Huruf besar kan? Huruf besar kah? Y kecil, Y kecil, Y8, HYK. Semua huruf kecil. HYK. Tu code room dia. Okay, sama ada awak nak tulis ataupun awak nak tulis ataupun awak nak snap picture, insert picture. Okay, tu Aflima, Danish. Siapa Y8HYK tu tulis nama. Tulis nama hampa. Tukar nama. Ni. Y8HYK tu hampa punya.
Okey, sama ada hampa insert picture yang hampa tulis atas kertas hampa ataupun hampa nak tulis atas whiteboard ni. Siapa yang dah boh nama Y8HYK tu, hampa tulis nama hampa dekat whiteboard tu. Siapa? Sebab ni cikgu jadikan dia sebagai evidence untuk PPD. Okey, apa yang hampa ingat tentang peta minda tadi tu? Okey, cikgu tulis sini arahan. Kalau nak tengok whiteboard cikgu, tekan toggle teacher's whiteboard. Okey. So, cikgu tulislah di sini. Warna pula. Okey, cikgu tulis di sini. Okey. Tuliskan ataupun apa ni? Apakah nak buat dalam bentuk peta minda pun boleh. Yang pertama, ungkapan kuadratik. Yang kedua, persamaan kuadratik. Okey, hampa tulis. Nak tulis boleh, nak snap picture, insert pun boleh. Siapa yang tulis Y8HYK tu, sila tulis nama atas whiteboard dia. Okey. Kalau ada masalah bagi tahu ya. Kalau ada masalah tak boleh nak masuk ke apa-apalah, bagi tahu kat cikgu. Apa saja yang anda ingat tentang peta minda tadi? Tuliskan semula. Sekiranya ada sebarang masalah, bagi tahu kat cikgu. Habaq main cek, jangan duduk diam-diam. Okey, kalau ada masalah, habaq main. Oh, AD. AD dia tulis atas kertas, dia insert picture. Pun boleh, tak ada masalah. Anik pakai pen, Anik. Juga. Itu siapa dia yang snap picture ni? Siapa dia ni? Tulis nama atas kertas tu atau Ayus. Okey. Okey, kalau ada masalah bagi tahu kat cikgu. Kalau dah siap cikgu. Dah cikgu? Okey. Cikgu bagi masa 1 minit lagi.
Okey, sambil tu siapa yang dah siap? Cikgu bagi slide yang seterusnya. Okey, slide yang seterusnya, slide show. Current slide. Okey. Siapa yang dah siap boleh tengok slide dekat Google Meet? Try jawab dulu soalan tu. Siapa yang dah siap lah. Siapa yang belum siap, teruskan siapkan sebab yang itu akan dijadikan evidence untuk PBD. Okey. Okey, Lima dah insert picture. Okey. Okey, cikgu nak tengok use punya. Okey, no sign, general form without vulnerable. Okey, have. Okey. Cikgu tak boleh tanda dekat awak punya ni tau. Tapi nanti kita akan ada lagi sesi macam ni. Cikgu bagi jawapan, tanda lah kan? Okey. Ready. Okey. Okey. Siapa seorang ni? 2, 4, 5. Siapa yang type ni siapa? Y8HYK ni siapa? Saya. Siapa? Siapa dia? Najmi. Najmi. Tak. Susah. Okay. So, okay, kalau dah siap, okay, cikgu nak teruskan tau. Hampa type lambat, hampa buat macam ini cepat. Okay. So, cikgu nak teruskan slide ni. Okay, slide ni. Okay, kita tengok soalan ni. Soalan 2. Edi dah jawab Edi? Apa jawapan Edi? B. Okay, B. Kenapa B Edi? Sebab saya kira dapat B. Kira dapat B. Telah B. Okay. So, nanti akan ada juga cikgu suruh macam ni kan. Cikgu bagi, cikgu powernya kayak ni, lepas tu cikgu suruh awak terangkan
Awak sambil tu Google Meet tak terkeluar kan? Bila buka whiteboard fee tadi tu, Google Meet tak terkeluar kan? Terkeluar tak? Tak kan? Kalau pakai laptop tak kot. Kalau pakai phone mungkin. Ya, sekarang Eddie pakai laptop Saya pakai laptop. Okey. Siapa pakai iPhone? Siapa tengah pakai phone sekarang? Yus. Tak terkeluar rasanya Yus kan? Daripada Google Terkeluar Meet. cikgu. Terkeluar? Uh-uh. Oh, ya ke? Okey. Tak apalah. Okey, so untuk soalan ni, kita tengok jawapan Eddie betul tak? Orang lain? Orang lain jawab apa? Yus jawab apa? Saya dapat C. Dapat C. Syah tak ada Afiq dapat apa? Soalan nombor 2, Afiq dapat apa? Afiq ni Lena ke apa ni? Anik dapat apa? B. Dapat B. Akhlima dapat apa? Saya dapat B. Dapat B. Okey, kita tengok jawapan siapa betul. Okey, jawapan dia B. Okey, jawapan dia B Yus. Okey, kita tengok kenapa jawapan dia B. Okey, dia suruh kembangkan. Okey, dia bagi persamaan ni awak perlu kembangkan. Okey, awak perlu kembangkan. Okey, pengembangan dia ni ada ditunjukkan di sini Okey, ni soalan dia. Okey, ni soalan dia. Kemudian dia kembangkan yang seketoi di luar ni, darab 2 ketoi di dalam ni. Okey, dia kembangkan dapatlah macam ni. Okey, lepas tu dia susun ikut adik-beradik. Okey, sebelah kiri semua tapi susun ikut adik-beradik. Okey, lepas susun adik-beradik, kita dapatlah yang B jawapan dia. Okey, so dalam di sini dia ada tips peperiksaan sikit. Bentuk bagi persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Dengan keadaan A ni, A tak boleh sama dengan kosong. A ni tak boleh sama dengan kosong. Okey, kalau dia sama dengan kosong apa jadi? Cuba beritahu cikgu. Tak jadi kuadratik. Dia tak jadi kuadratik. Sebab apa? Tak ada X kuasa 2. Ya, betul. Sebab tak ada X kuasa 2. A ialah perkali bagi X kuasa 2. B ialah perkali bagi X dan C ialah pemalar dan X ialah pemboleh ubah. Jadi A tu tak boleh sama dengan kosong. Boleh nak? Okey. Yus, okey Yus? Okey cikgu. Okey, cuba soalan ni pula. Cikgu nak call lah mereka ni. Apa yang tak ada ni Afiq ni ada ke tak ada Afiq? Lena ke apa ni? Afiq? Okey, jawapan dia apa ni? Okey, untuk soalan 3. Siapa dapat jawapan tulis dekat ruang sembang pun boleh. Cuba tulis jawapan awak dekat ruang sembang tu. Jawapan dia apa? Okey.
Orang lain? Ramai-ramai tulis. Cikgu nak tengok respon awak. Tak sama pun tak apa. Oh, ada kod tadi tu kat atas tu, kat hujung link tu. Lupa tengok. Okey. Kelima macam mana? Okey, kenapa awak kata B jawapan dia? Kenapa jawapan dia B? Okey, awak tengok persamaan dia ni dalam bentuk negatif kan? Bila negatif, dia senyum ke masam? Dia senyum ke masam? Masam. Masam. Jadi sama ada B ataupun B ada lagi masam ataupun A. Okey, ataupun A. Tapi kenapa awak pilih B? Sini taklah sebab dia senyum kan? Kenapa awak pilih B? Tak pilih A? Kira punca dia. Kira punca dia. Macam mana nak kira punca dia? EQN. Betul. EQN. Ingat lagi tak tekan EQN? Manalah nak tahu? Siapa ingat? Okey, tekan EQN. Okey, so jawapan dia tu. Kalau siapa tak dapat tu, inilah dia tunjukkan ni bentuk, kita dah tahu bentuk dia masam. Lepas tu pintasan tu A dengan B tu sama je, dia memang pintasan Y. Tapi nak pastikan jawapan dia A ataupun B, kita kena buat EQN. Bila kita buat EQN, kita dapatlah punca dia. Punca dia kita dapat satu tu 5/2. 5/2 tu maksudnya 2.5. Okey, kemudian negatif 1. Beza dia ni itulah negatif positif ni lah yang menentukan bentuk graf tu. Okey, semua orang okey ya? Okey, so tip peperiksaan di sini bagi fungsi kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C, nilai A menentukan bentuk graf dan nilai C menentukan kedudukan pintasan Y. C yang mana? C yang tak ada X ni, yang ni. Okey, A yang kahwin dengan X kuasa 2. Okey, so seterusnya, Allah dah bagi dah. Lupa pula. Lupa nak letak animation. Tak apalah, terus je lah bincang. Okey, nombor 4 ni rajah berikut menunjukkan graf fungsi kuadratik. X kuasa 2 tambah K tolak 3X. Okey, cari nilai K. Macam mana nak cari nilai K? Dekat ruang jawapan ni, jawapan dia B sebab dah tertunjuk jawapan Kenapa jawapan dia B? Awak tengoklah, dia ada bagi penerangan dia di sini. Okey, yang ini dia kata bentuk arm. Okey, so bentuk arm ni maksudnya macam ni lah, dia susun. Dia susun X kuasa 2 dulu. Okey. Okey, dia susun X kuasa 2 dulu. Lepas tu X saja. Lepas tu ni untuk C. Okey, bentuk arm lah ni. Okey, kemudian dia gantikan nilai titik maksimum. Dia sebab dia dah bagi titik maksimum di bawah ni, kita ganti dalam persamaan ni. Dalam persamaan ni, bila kita gantikan, kita dapat K tu adalah negatif 4. Okey kah? Boleh ya? Boleh. Boleh. Kalau nak tanya bagi tahu. Okey, cuba soalan ni. Dapat lupa tak animation tu sebab dia keluar jawapan terus. Okey, jawapan awak tu awak tulis kat ruang sembang. Jawapan awak apa? Ramai-ramai tulis. Cikgu nak tengok, hampa tahu tak? Apa yang hampa cakap, apa yang hampa tulis, semua nanti dapat kat email cikgu. Itulah evidence untuk PBD. Walaupun cikgu ni, cikgu jarang bagi latihan ke hampa buat sendiri macam tu kan. Cikgu selalu bincang dengan hampa kan. Sebab cikgu tahu selalu ni kalau bagi latihan hampa selalu tak hantar. Cikgu Azna pun duk bising dah. Baru ajak hampa pun duk bising dah. Yang duk hantar orang yang sama je pak. Tapi ramainya yang tak hantar.
Okey, orang lain macam mana? Najmi kata dah bagi jawapan. Orang lain cuba. Okey. Afiq, apa jawapan awak Afiq? Cikgu hari tu cikgu tanya kenapa siapa ada laptop, siapa tak ada laptop. Sebenarnya cikgu berminat nak pakai Jamboard. Tapi Jamboard tu kalau dekat handset kena download. Cikgu kesian lah nanti penuh pula awak punya handphone. Kalau pakai laptop dia tak payah download, dia terus je. Okey, Jamboard ni awak boleh bekerjasama. Maknanya boleh bincang dalam kumpulan. Buat atas satu kertas lah. Di tempat yang sama. Okey, so ramai-ramai dah bagi jawapan. Kita tengok jawapan dia apa. Jawapan dia adalah D. Betul. Okey, bagus. Okey, kalau yang untuk kes ni kita kena buat darab silang lah dah. Okey, darab silang. Okey, so siapa yang tak tahu? Ni darab sini, darab sini. Lepas tu lepas darab silang, kembangkan. Okey, seketui ni kembangkan dengan dua ketui di dalam ni. Okey, seketui ni darab dengan dua ketui di dalam ni. Lepas kembang, susun ikut adik-beradik. Lepas susun ikut adik-beradik, macam ni kalau boleh fakturkanlah. Okey, kalau nak tekan EQN pun boleh, tak ada masalah. Terus dapat jawapan. So, ini adalah punca. Okey, punca yang ini. Okey. Yang ini pun punca. Okey. So, cikgu rasa mudah bagi awak. Jadi tips peperiksaan di sini, punca bagi satu persamaan kuadratik ialah nilai pemboleh ubah yang memuaskan persamaan kuadratik itu. Okey, so kita tengok, yang ni perlu letak animation. So tak apalah, cikgu bincang teruslah kan. Okey, antara fungsi kuadratik berikut yang manakah mempunyai titik maksimum. Okey. So dia dah bagi jawapan di sini D. Kenapa D? Okey, dia ada bagi penerangan dekat sini kan. Kenapa jawapan dia D? Okey. So kita tengoklah penerangan terus kan. Kenapa jawapan dia D? Okey, dia kata graf bagi fungsi kuadratik fx, ax kuasa 2 tambah bx tambah c mempunyai titik maksimum. Sebab apa titik maksimum? A itu kurang daripada kosong. Okey. A itu kurang daripada kosong. Kalau awak tengok jawapan dekat sini, A kurang daripada kosong, hanya D sahaja. Okey, hanya D sahaja A dia kurang daripada kosong. Okey, sebab apa? Kalau kita susun, kalau kata awak nak susun dalam bentuk arm kan, negatif 5x kuasa 2, B dia tak ada. B dia kosong sebenarnya. C dia adalah 12. Dia kalau A dia, ini adalah A dia kurang daripada kosong, bermaksud dia adalah titik maksimum. Okey. So hanya titik maksimum kalau graf macam ni lah. Dia duduk kat puncak ni. Okey, titik maksimum. Kalau macam tu titik minimum. Okey, kita teruskan lagi. Cuba jawab soalan ni. Ramai-ramai tulis jawapan kat ruang sembang. Mana Afiq ni tak respon apa-apa ni? Lena ke apa ni? Afiq? Afiq Daniel? Hadir tapi Lena apa? Tak respon pun? Apa nak jadi? Okey, dah dapat jawapan tulis.
Apa jawapan dia? Rajah berikut menunjukkan graf fungsi kuadratik. Okey. A dia memang negatif sebab tu graf dia graf masam. So nilai P tolak Q dia berapa? Tulis atas kertas awak jawapan. Okey. Setiap soalan yang kita buat ni tulis jawapan atas kertas. Okey, orang lain macam mana? Dapat apa? Eti dapat dah? Okey, tapi tak tahulah macam mana jawapan nanti kita tengok lah kan. Okey, orang lain bagi respon. Tak mau Lena? Okey, Akhlima macam mana Akhlima? Use? Afiq? Are you here Afiq? Okey, ramai jawab B. So kita tengok jawapan dia betul tak B? Jawapan dia C. Ni kau Syah tak angkat ni, Syah Lena lagi ke apa tak lah. Okey, so jawapan dia C. Kita tengok kenapa jawapan dia C. Dia ada bagi penerangan di sini ya. So dia dah bagi dah sini persamaan. Jadi kita dah tahu graf dia memang graf masam. Graf masam. Sebab apa graf tu masam? Sebab A dia adalah kurang daripada kosong. Graf masam. Jadi kemudian PX tolak 4. Okey. Daripada persamaan ni kita dah tahu Q dia adalah 4. Okey. Q dia adalah 4. Okey. Untuk mencari nilai P, gantikan satu titik. Titik ni. Kita ambil titik maksimum iaitu negatif 2, 0 ke dalam persamaan. Kita gantikan dalam persamaan yang kita dapat ni. So bila kita gantikan ni kita masuk ni dalam ni. So kita dapat P dia adalah sama dengan 4. Jadi P tolak Q kita dapatlah 0. Ada soalan tak? So jawapan di sini. Apa dia? Edi kan? Okey tak? Bukan saya tadi cikgu. Kalau tak okey tanya. Kok? Apa-apalah. Tak ada masalah. Sebab kita ulang kaji sekarang bukan periksa. Okey. Orang lain macam mana? Okey. Siapa okey kat tangan? Siapa tak okey tanya? Cikgu muskil ni. Ada 6 orang tapi bagi respon 2, 4, 5 orang je. Muskil siapa lagi? Seorang tak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miza tak ada Miza. Miza dia demam dia kata. Dia hantar mesej lah kat cikgu. Miza. Syah. Syah. Afiq, are you okay tak Afiq ni? Afiq ni Lena ke apa ni? Taklah cikgu tak boleh tengok. Okey, cuba soalan ni pula. Apa try buat soalan ni? Dapat jawapan tulis kat ruang sembang. Tak kisah jawapan awak betul atau salah. Cikgu kan nak makan apa? Cikgu nak tengok je respon hampa.
Okey, apa jawapannya? Allah. Okey, siapa dapat sila tulis nah. Okey, Najmi bagi respon, orang lain? Okey, graf dia senyum. Graf dia senyum sebab apa? A dia adalah dalam positif. Kalau dia positif, A lebih besar daripada kosong, graf dia adalah senyum. Okey. Kemudian C dia adalah 2. Jadi sebab tu dia potong dekat 2. Okey, dia suruh cari nilai K yang mungkin. K itu adalah B. Okey, okey, Anik rasa macam mana? Jawapan Anik. Salah pun tak apa. Cuba. Yang penting cuba. Tak dapat. Tak dapat ah? Okey, kita tengok apa jawapan dia. Okey, dia bagi tahu dah di sini jawapan D tu, jawapan dia adalah D. Kenapa D? Okey, dia kata K mesti bernilai positif. Okey, K mesti bernilai positif. Sebab apa K bernilai positif? Kita tengok ni, dia bagi tips peperiksaan di sini So dia kata di sini bagi fungsi kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C, jika A lebih besar daripada kosong, paksi simetri berada di sebelah kiri. Okey, di sebelah kiri lah. Yang ini kiri. Ini kanan. Okey. Kalau A lebih besar daripada kosong, A lebih besar daripada kosong, dia duduk kiri. Okey. So, paksi Y, di kiri paksi Y. Apabila B lebih besar daripada kosong dan jika A lebih besar daripada kosong, paksi simetri berada di sebelah kiri paksi Y. Apabila B lebih besar daripada kosong dan sebaliknya. Okey, kita tengok graf ni. Kalau tak faham ayat tu, kita tengok graf ni. Dia kata apabila A lebih besar daripada kosong, okey, paksi simetri A lebih besar daripada kosong, okey, dia sama ada kiri atau kanan lah maksud dia kan. Okey, so dan kita tengok B dia positif. Jadi bila B dia positif, maksudnya B tu lebih besar daripada kosong. So, dia duduk sebelah sini lah. Okey, kalau B dia kurang daripada kosong, dia duduk sebelah kanan. Kalau dia B dia negatif. Okey, ini B dia positif. B dia positif. Okey. Kemudian apabila A kurang daripada kosong, graf dia masam. Okey, graf dia masam. Kalau B dia kurang daripada kosong, okey, ni duduk situ. Okey, yang ini kalau B kurang daripada kosong. Okey, kalau B dia negatif pula. Ini kalau B dia positif.
Awak kena ingat ni lah. Macam mana dia ada cara tak nak ingat? Siapa ada cara ada tak? Eddie ada cara tak nak ingat Eddie? Saya pun tak ingat. Tapi boleh faham kan? Kalau tengok tips ni boleh faham tak? Boleh, cuma kena ingat. Macam sama cikgu. Macam sama? Okey. Macam sama cikgu clearkan dulu. Kita tengok balik ya. So, it's all inside. Okey. Dia, macam mana cara nak ingat dia? Cara nak ingat dia. Okey. Kalau yang ini graf A lebih besar daripada kosong. Ini A kurang daripada kosong. A ni menunjukkan graf dia senyum atau masam sahaja. Okey. Tapi kalau B ni dia menunjukkan dia tengok paksi X ke kanan atau ke kiri. B menunjukkan ke kanan atau kiri. Kiri ataupun kanan. Okey. Kalau senyum, A ni graf dia senyum. Ni B ni, A yang ni graf dia masam. Tapi kalau untuk yang ini, okey, ni satu, ni dua ciri dia. Yang ketiga ciri dia kalau B, kalau A dia lebih besar pada kosong, dia duduk belah kiri. Kena ingatlah. Cikgu tak dapat lagi satu formula khas yang ni, jadi kita kena ingatlah. Yang ketiga yang ni kalau B dia lebih besar daripada kosong, kita ingat yang besar je. B besar daripada kosong, dia duduk kanan. Hampa ambil catatan sikit. Okey, ni perkara pertama. Ini perkara kedua. Hampa ingatlah yang tu. Setakat ni ingat dulu lah. Cikgu tak ada lagi jumpa satu cara nak ingat benda ni. Hafallah. Ataupun hampa ingat salah satu saja. Yang kalau satu lagi tu sebaliknya lah. Ataupun nak tengok, ingat dua-dua kotak ni pun tak apa. Okay. So kalau A lebih besar daripada kosong, bentuk senyum. Dan B lebih besar daripada kosong, kiri. Kalau sebaliknya, A kurang daripada kosong, masam, terbaliklah kan. Kemudian B besar daripada kosong, kanan. Kita ingat yang besar je. Lepas tu kalau sebaliknya, macam tu lah, boleh ke macam tu? DJ ke tak DJ kalau ingat macam ni? Ingat satu ni je. Lepas tu ingatlah sebaliknya. Boleh. Cikgu belum jumpa lagi lah cara untuk ni. Saya cikgu print screen, cikgu bagi kat hampa kat grup. Okey, so kita teruskan lagi. Semua orang okey kan? Kalau tak okey beritahu. Manalah tahu kan? Dia bagi tahu jawapan D. D tu K dia tu mesti bernilai positif. Okey, so K tu mesti bernilai positif. Sebab apa K bernilai positif? Sebab dia duduk, graf dia ni duduk sebelah sini. Okey, dia duduk sebelah sini. Okey. Sebab K tu adalah B. B dan dia senyum. Okey, B dan dia senyum. Dia ambil yang ni. Ni. Okey. Untuk GX, FX kalau B dia tu boleh juga sama dengan kosong, tapi dalam situasi ni okey. Untuk GX betul lah. Okey, GX ni betul lah. B dia lebih besar daripada kosong. Tersilap tertekan lebih pula. B dia lebih besar daripada kosong. Kalau FX, ini FX kan. FX ni yang ni. B dia
sama dengan kosong. Okey, dia tak ada B. B dia sama dengan kosong. Jadi betul lah. So jawapan dia K dia sebab kita nak cari K, jadi K ni mesti positif lah. Kalau K ni negatif, maksudnya B dia kurang daripada kosong lah. Kalau B kurang daripada kosong, B kurang daripada kosong, dia duduk sebelah kanan, dia duduk sini. Macam tu. Boleh tak? Boleh? Okey, boleh cikgu. Boleh. Okey. Kita teruskan yang ini pula. Cuba soalan ni. Cikgu kan tak dengan hampa je cikgu duk buat kertas satu. Kalau tahun-tahun sebelum ni, kertas satu ni cikgu memang lepas hampa study lah sendiri. Cikgu duk buat kertas dua je. Sebab apa kertas satu ni jawapan dah ada kan. Tapi itulah. Takut hampa tak ulang kaji. Okey, siapa dapat jawapan sila tulis dekat ruang jawapan. Jangan takut salah. Belajar tak apa. Salah, periksa jangan salah. Okey, kita belajar daripada kesalahan. Okey, siapa dapat jawapan tulis kat ruang sembang. Apa jawapan awak? Okey, Eddie bagi respon. Orang lain macam mana? Bagi je respon. Cikgu tak marah. Apa pun jawapan awak tak marah. Nak tahu je. Nak tengok je awak dapat macam mana. Macam tu. Pemikiran awak saja nak tengok. Okey, Anik macam mana Anik? Kelima. Okey, use. Okey, kita tengok jawapan siapa yang betul. Ada macam-macam ni. Jawapan dia D. Okey, so kenapa jawapan dia D? Tahniah Anik. Okey, Anik nak terang ke? Tak apa, cikgu terang. Cikgu terang. Bagilah Anik cakap sebabnya sekali Anik lena sana kan macam Afiq. Masuk tapi tak ada respon. Confused cikgu. Okey. So kita tengok Raja berikut menunjukkan graf fungsi kuadratik. Dia bagi graf fx. Okey, yang mana yang fx? Yang ini, yang fx ni. Okey. Kemudian gx yang katakanlah gx yang ni. Yang cikgu hijaukan ni. Yang ni gx. Cikgu apa sebab tak berapa pakai drawing tablet ni tak apa cakap. Okey, yang ni GX. So okey, inilah pen highlighter lah noh. Pen highlighter warna kuning ni GX. Okey. So sekarang ni dia kata fx yang ini persamaan dia. Okey, gx yang ini persamaan dia. Okey, dia suruh cari julat bagi m. So kita tengoklah. So kita tengok dia kan dua-dua negatif kat depan dia. Dekat sini negatif, kat sini pun negatif. So bentuk dia adalah masam. Berarti berdua-dua graf ni bentuk masam.
Kemudian GX lebih lebar berbanding dengan FX. Okey. Oleh itu nilai M lebih kecil daripada 6. Okey, lebih lebar. Lebar ni apa ni dia kata ni GX ni lebih lebar daripada FX. Okey. Kalau lebih lebar maksud dia apa ni lebih lebar GX lebih lebar berbanding dengan FX. Oleh itu nilai M lebih kecil daripada 6. Okey, so kena lebih kecil, lagi lebar. Maksud dia macam itulah. Lagi kecil, lagi lebar. Jadi contoh di sini dia bagi 4 kurang daripada 6. 4 tu kurang daripada 6. Okey. Kalau negatif 4 dengan negatif 6, 4 memang kurang daripada 6. Tapi kalau negatif 4, dia bukan kurang daripada 6. Dia adalah lebih besar daripada cikgu silap tulis ni. Okey. Okey, yang ini betul lah 4 kurang daripada 6. Tapi negatif 4 dia lebih besar daripada 6. Yang ini ramai yang daripada negatif 6. Okey. Okey, so boleh faham tak penerangan dia ni? Okey. Lagi lebar, lagi kecil nilai M tu. Apa ni kalau M tu adalah A kan? Lagi lebar, lagi kecil nilai A tu. Kalau dia A tu mengembang kalau lagi kecil. Okey, faham? Boleh tak? Boleh? Boleh ke tak boleh? So, jawapan dia adalah D. Okey, boleh ke tak boleh? Hampa dah pening dah ni. Boleh. Boleh. Okey, cikgu bagi sedikit tips di sini. Okey. Okey, bagi fungsi kuadratik fx, ax kuasa 2 tambah bx tambah c, semakin kecil nilai a, semakin lebar. Macam cikgu bagi tahu tadi lah. Lagi kecil nilai a, semakin lebar lengkuk graf kuadratik dan sebaliknya. Hampa ingat ni, hampa ambil catatan sikit lah. Nilai a kecil, apa ingatlah macam ni yang buat anak panah buat lebar. Apa ingatlah benda ni. A kecil lagi lebar. Okay, so jawapan dia tadi sama ada awak akan B ni memang dah salah. Okay, sama dengan 6 ni sebab ada sama dengan 6 jadi salah. Jadi sama ada jawapan dia A ataupun D. Tapi kita terima yang lebih tepat. Yang bagi jawapan A tadi, AD. Okey. Antara A dengan D tu dia lebih sempurna lah jawapan dia, lebih tepat. Dia tak salah tapi dia macam kalau kata kereta, tayar dia tu tak cukup satu. Macam tu lah. Boleh ke AD? AD okey tak? Okey ke? Okey, ingat A lagi kecil lagi lebar. Kalau A tu besar, dia kurang lebar sikit lah. Okey, A ni dia menunjukkan graf tu senyum ataupun masam. Kemudian dia juga menunjukkan tentang kelebaran. Okey? So, cikgu rasa boleh kot cikgu teruskan dengan soalan lain? Boleh. Boleh. Okey, kita teruskan soalan 10.
Siapa dapat jawapan tulis kat ruang sembang. Okey, kalau dapat jawapan bagi tahu ramai-ramai dapat D Okey, kita tengok betul tak jawapan dia D. Ya, betul. So cikgu rasa tak payah bincang lah. Sebab semua ni betul. Okey, kita teruskan soalan ni. Okey, yang ini cikgu dah terbagi jawapan. Tak apalah, dah terbagi jawapan, kita bincang je lah kan. Okey, rajah berikut menunjukkan satu graf fungsi. Okey, graf fungsi. Okey, ini graf fungsinya. Okey. Oh, jawapan tak ada lagi, silap. Okey, hampa terus jawab. Antara berikut yang manakah fungsi kuadratik untuk graf tersebut? Agak-agak jawapan dia apa? Okey, dia dah ada tulis. Sorry, cikgu tak fokus kat hampa. So jawapan hampa pun tak respon. Okey, betul jawapan dia A. So cikgu tak payahlah. Cikgu duk mesej dengan Syah ni. Internet dia tak elok. Okey, so cikgu tak payah bincang lah sebab semua orang betul kan? Okey, kita teruskan soalan 12. Okey, kalau dapat jawapan terus bagi tahu.
Akhlima macam mana Akhlima? Okay, so sebab masa tak banyak dah. Okay, kita soalan objektif ni ada 15 soalan. Cikgu kalau boleh nak habiskan dalam masa yang secepat mungkin lah. Yang ini kena buat darab silang. Okay, yang ini kena darab silang. So, awak kena darab silang lah. Lepas darab silang, kena kembangkan. Lepas kembangkan, susun ikut adik-beradik. Darab silang, kembangkan, susun ikut adik-beradik. Okay, kita tengok apa jawapan dia. Okay, di sini dia ada bagi tips periksaan dulu sebelum tu. Persamaan simetri, awak kena ingat formula persamaan simetri, ambil catatan sikit. Ni untuk cari persamaan simetri. Okay, X sama dengan negatif B per 2A. Okay. Okay, Najmi, jawapan dia B, Najmi. Okay, darab silang dulu, macam cikgu bagi tahu tadi, darab silang dulu. Okay. Kemudian seketoi di luar ni darab 2 ketoi di dalam. Okey, kemudian seketoi di luar ni darab 2 ketoi di dalam ni. Ni kita expand lah. Lepas expand kita arrange dia ikut dia punya adik-beradik lah. Okey, lepas tu kita dapatlah persamaan macam ni. Okey, so nilai A dia negatif, nilai B dia 24. Jadi kita kena tahu nilai A dengan B, kenal pasti sebab apa? Kita nak pakai persamaan paksi simetri. Sebab apa paksi simetri? Sebab dekat soalan ni dia dah mention dah ni. Paksi simetri. Dia dah mention. Jadi bila paksi simetri kena pakai formula paksi simetri. Formula paksi simetri negatif B per 2A. Kita masuklah nilai tu kita dapat 2. So X dia adalah B2. Faham tak faham? Siapa faham angkat tangan? Okey, kalau ada masalah bagi tahu. So cikgu teruskan lagi. Okey, yang ni dah ada jawapan. So cikgu terangkan teruslah kan? Okey, sebab dah ada jawapan, lupa nak buat animation. Okey, so soalan 13 ni rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat. Okey, kalau dia tak bagi gambar rajah, dia sebut ayat-ayat pun awak lukislah supaya dapat gambaran di minda awak. So, untuk panjang 2F. Okey, untuk panjang 2F, untuk lebar dia F saja. So, dia bagi dah ni, diberi luas segi empat tepat ialah 98. Okey, dia dah bagi dah ni maklumat yang dibagi 98. Dia suruh hitung perimeter. Apa dia perimeter? Apa benda perimeter ni? Tambah semua sisi. Tambah semua. Dia tak ada tolak. Perimeter ni pagar lah. Ukur keliling. Okey, ukur keliling maksudnya kita kena tambah sini. Kemudian tambah sini. Tambah sini. Kena tambah sini. Macam tu. Tapi kalau nak cepat, darab je lah kan. 2F darab F. Macam ni. Macam jawapan dia bagi ni. F darab 2F dapat 98. So kita selesaikan dapat F 7. Okey, 98 ni daripada mana? Daripada soalan ni. Okey, kemudian perimeter. Kita dah dapat nilai F. Lepas kita dapat nilai F, kita masukkanlah panjang kali lebar. Ataupun kita nak kira, nak letak panjang, buat setengah orang dia buat manual kan, pun boleh. Ini dia dapat 2F. F tu dia dapat 7. Okey, tambah F dapat 7. Tambah 2 dapat 7. Tambah 7. Sama juga dapat 42. Okey. So yang ni cikgu rasa senang kan? Boleh kan? Siapa boleh ikut angkat tangan? Okey, siapa nak tanya, tanya. Okey, cuba soalan ni pula.
Okey, kalau dapat jawapan tulis kat ruang sembang. Jangan takut salah. Kita dalam proses belajar. Okey. Dalam peperiksaan jangan buat salah. Masa belajar tak apa sebab kita proses belajar memang macam tu. Mrs. Sheila was 26 years old when she gave birth to her first child, Ariel. After 2 years, she gave birth to her second child, Adi. Given that the product of the current age between Ariel and Adi is 195 years, how old is Mrs. Sheila now? Okey, kalau ada siapa dapat jawapan, boleh tulis. Kalau rasa cikgu, blank lah cikgu, tak dapat lah yang ni. Habaq juga. Respon lah. Boleh tak? Boleh buat tak? Okey, kita tengok ada beberapa orang respon. Kita tengok jawapan ya. Okey, jawapan dia C. Okey, jawapan dia C. Okey, macam mana nak buat? Di sini dah diberikan dah. Andaikan, okey, kita andaikan umur Ariel ni. Okey, kita tak tahu kan umur Ariel ni, tapi dia kata selepas 2 tahun. Okey. Maknanya Ariel ni tua daripada adik 2 tahun lah. Sebab tu X tambah 2. Tapi adik ni X lah. Okey. Sebab kita tak tahu umur sebenar dia orang kan. Jadi darab lah. Umur adik, sebab dia kata kenapa darab? Dia kata hasil darab. Dekat soalan dia kata hasil darab. Okey, hasil darab umur adik. Okey, so hasil kita ni darab lah. Okey, darab dapat 195. So ni kalau kita susun dia jadi bentuk persamaan kuadratik. Dah jadi bentuk yang ni kita buat EQN lah. So kita dapat X tu adalah 13 atau negatif 15. Tapi negatif 15 ni tak boleh. Kita kena abaikan sebab apa? Umur mana ada negatif. Okay, umur panjang luas tak boleh negatif. Jadi kalau ada negatif untuk umur panjang luas ni, kita abaikan. So kita ambil 13 je lah. 13 ni kita gantilah dekat umur Ariel ni. 13 tambah 2 jadi umur Ariel ialah 15 tahun. Umur adik pula ni, sebab kita dapat 13 jadi adik tu 13 lah. Jadi kita nak tahu umur Puan Sheila. Okey, umur Puan Sheila berapa? Okey, di sini dia kata 26 tambah 15. Okey, 26 di mana kita dapat 26? Dia kata semasa dia melahirkan anak pertamanya Aris, selepas 2 tahun dia melahirkan anaknya yang kedua, adik, diberi bawah hasil darab berapa umur Puan Sheila sekarang. Dekat BM punya tak lengkap dekat BI ni ada 26 years. Okey, jadi 26 masa okey. Okey, jadi 26 tambah dengan umur dia sebab dia nak how old is Mr. Sheila now. Dia nak now. So bila dia nak now 26 tambah 15 dapatlah 41. Okey, masa dia baru nak dapat Ariel,
umur dia 26. Okey, tambah dengan umur Arif dapat 41 tahun. Faham tak? Siapa faham angkat tangan? Siapa tak faham tanya. Yus okey tak Yus? Najmi okey. Anik okey tak Anik? Okay. Afiq, are you here? Anik okey. Afiq, are you here? Tak respon, tak tahulah. Okey, last soalan untuk dah terlebih dah terlebih masa dah kan. Okey, tak apalah, terlebih masa cikgu. Yang ni kita bincang hari lain lah. Kenapa nak stay juga ni? Stay last question cikgu kan? Last question untuk soalan objektif. Lepas ni kita bincang masih topik ni tapi bahagian A dengan bahagian A, B dan C soalan paper 2. Okay, so sekarang ni Aiman mewakili sekolah untuk menyertai pertandingan merejam lembing. Pergerakan lembing itu diberikan oleh persamaan ni. Okay, inilah maklumat pentingnya. Okay, dengan keadaan X ialah masa dalam saat, Y ialah tinggi. Okey, dalam meter. Pada saat berapakah lembing itu mencecah tanah? Kalau mencecah tanah ni maksud dia apa? Y itu tinggi. Bila dia mencecah tanah, Y dia berapa nilainya? Kosong. Ya, Y dia adalah kosong. So kita buatlah, kita dapatlah bentuk kuadratik. Lepas kita buat bentuk kuadratik, okey, tapi cikgu nak ingatkan hampa tukarlah tata tanda ni sebab A tu kalau boleh dalam bentuk positif. Okey, tukar tata tanda, kita dapatlah yang ni positif, yang ni negatif, ini negatif lah. So kita buat EQN, kita dapat nilai X. Okey. Tapi masa, cikgu dah bagi tahu masa tak boleh negatif. Yang ini kita abaikan. So kita ambil yang ini saja. Okey, jadi X adalah 3 saat. Jadi jawapan dia, jawapan dia pun cikgu tak bagi habis ya. Cikgu ni. Yang B dengan C tu tak ada. Okey, tak apalah. So boleh faham lah nombor 15? Boleh. Okey. So tahniah atas kehadiran anda semua. Sekiranya ada apa-apa nak tanya boleh tanya sekarang. Dia tak nak tanya apa-apa. Kalau tak ada, sampai di sini saja. Tinggi Y sama dengan kosong apabila lembing tersebut mendarat di tanah. Okey. Okey, sampai di sini saja. Terima kasih banyak-banyak. Tahniah atas kehadiran anda. Teruskan berusaha. Jangan putus asa, jangan lemah semangat. Sekiranya awak perlukan rehat, tidur awal malam-malam tu sebab malam tak ada apa kan. Tidur awal. Jangan tidur lambat. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Cikgu. Selamat cikgu. Cikgu. Terima kasih Masa cikgu. Siapa tak hantar dekat whiteboard fee ni. Satu, dua, tiga, empat, 5 orang je. Aduh. Terlebih masa. Okey, seri.